sembahyang witir. Sembahyang witir. Sembahyang witir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah witrun yuhibbul witra, fa'awtiru ya ahlal Qur'an." Rawahu Tirmizi, yang maksudnya sesungguhnya Allah itu tunggal, suka kepada yang ganjil, maka dirikanlah sembahyang witir wahai ahli Al-Quran, yang artinya wahai orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Sembahyang witir hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ia adalah sembahyang sunat yang sangat-sangat dituntut. Tetapi hukumnya indah di dalam mazhab kita ini, hukumnya indah sampai ke tahap wajib. Sedangkan ada di dalam mazhab lain, sembahyang witir ini hukumnya adalah wajib. Selepas sembahyang isya wajib menunaikan sembahyang witir ini menurut sebahagian pendapat, sebahagian mazhab. Tapi dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dituntut. Bahkan di dalam menurut pendapat qaul jadid Imam Syafi'i, qaul jadid kalau Imam Syafi'i kita ni dengar ada qaul qadim, artinya pendapat Imam Syafi'i ketika berada di Irak. Sedangkan qaul jadid adalah ketika berada di Mesir. Qaul jadid adalah qaul yang baru ketika berada di Mesir, dan Imam Syafi'i wafatnya, meninggal dunia di Mesir. Jadi qaul jadid ini adalah qaul yang baru, sehingga kan dikatakan bahawa sembahyang witir ini adalah lebih afdal daripada sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Sedangkan kita ni tahu bahawa sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh ini adalah lebih baik daripada dunia dan juga seisinya. Tapi di sini menurut qaul jadid Imam Syafi'i, ia lebih afdal daripada sembahyang sunat fajar, yakni sembahyang sunat rawatib sebelum subuh, sembahyang qabliyah subuh. Tapi indah dinafikan bahawa kedua-duanya, sembahyang sunat witir dan sembahyang qabliyah subuh itu dua-duanya mempunyai fadilat yang sangat besar. Tetapi sembahyang witir ini walaupun hukumnya sunnah muakkadah terhadap kita ni, ke atas kita ni, tapi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib. Itu adalah yang membezakan di antara Nabi Muhammad dengan kita ni umatnya. Kata Rasulullah, "Salatun hunna alayya fara'id wa hunna lakum tatawwu'." 3 perkara yang fardu ke atasku dan bagi kamu ianya tatawwu' ataupun sunnah. Yang pertama al-witru, sembahyang witir. Yang kedua an-nahru, berkorban wajib ke atas Nabi. Wa salatud duha, dan sembahyang duha pun wajib ke atas Nabi. Sedangkan kepada kita ni hukumnya adalah sunnah. Jadi di sini waktu untuk menunaikan sembahyang witir ini adalah selepas menunaikan sembahyang fardu isya. Kalau sekiranya seseorang itu menyangka, katanya rasa-rasanya sudah berlaku sembahyang isyanya, sembahyang yang witir indah sah punya sembahyang witir, indah sah. Sembahyang sunat yang lain sah, tapi yang witir indah sah, melainkan selepas ia menunaikan sembahyang fardu isya. Sembahyang witir itu tidak sah jika dikerjakan sebelum menunaikan sembahyang fardu isya, sama ada dengan sengaja ataupun lupa. Ia sibuk-sibuk dipikir di dalam pikirannya sudah sembahyang isya, tahu-tahu lupa. Tapi sudah sembahyang witir, witirnya itu indah sah. Sembahyang witir itu juga tidak sah sekalipun dia menyangka bahawa dia telah pun menunaikan sembahyang fardu
Isya. Dia menyangka sudah sembahyang fardu Isya, ataupun dia menyangka bahawa dia telah menunaikan fardu Isya dalam keadaan berwudu, disangkanya. Tapi sebenarnya sembahyang Isyanya tidak berwudu rupanya. Jadi selepas satu, sekiranya ia sudah melakukan sembahyang witirnya indah sah. Dan waktu sembahyang witir ini bukannya untuk semasa bulan Ramadan saja, tapi bulan-bulan selain daripada Ramadan pun hukumnya adalah sunnah muakkadah. Cuma ada beza ketika bulan Ramadan sunat dibaca jahar dalam suara yang nyaring, walaupun sembahyang sendirian. Sembahyang witir sendirian, contohnya ia ambil 3 rakaat, 2 rakaat 1 salam, kemudian 1 rakaat 1 salam, pun walaupun ia sembahyang bersendirian, sunat juga untuk ia membaca dengan nyaring. Tetapi kalau sembahyang witir selain bulan Ramadan, disunatkan untuk membaca israr saja, secara sembunyi dan nyaring-nyaring. Kemudian waktunya di sini, kalau ada yang bertanya bila waktunya, adakah boleh selepas sembahyang Isya itu tarus ataupun tidur dulu 1/3 malam ataupun ujung-ujung subuh, kan masuk subuh itu boleh ke tidak? Di sini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Man khafa an la yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu." Barang siapa yang takut tidak dapat bangun pada akhir malam. Katanya kalau tidur tidak dapat bangun pada akhir malam, maka kerjakanlah witir pada awal waktu, kata Rasulullah. Wa man tabi'a ay yaquma akhirahu falyutir akhirul lail. Dan barang siapa yang terasa ingin bangun pada akhir malam, merasa kuat untuk bangun pada akhir malam, maka kerjakanlah witir pada akhir malam. Fa inna salata akhiril laili mashhudatun wa dzalika afdalu. Sesungguhnya sembahyang di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat dan itu adalah lebih afdal. Siapa yang rasa masih kuat, ada dapat bangun pada akhir malam, itu adalah lebih baik daripada sembahyang di awal waktu ataupun selepas Isya itu terusnya sembahyang. Sebab itu tak ada kisahnya, ada perbezaan di antara sembahyang witir Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Ada perbezaannya. Sayyidina Abu Bakar sembahyang witir selepas sembahyang fardu Isya, sedangkan Sayyidina Umar sembahyang witirnya pada waktu malam. Pada waktu malam. Sesama sendiri tahu. Sayyidina Umar tahu Sayyidina Abu Bakar sembahyang selepas Isya, sembahyang witir. Dan Sayyidina Abu Bakar tahu juga bahawa Sayyidina Umar sembahyangnya pada akhir malam, sembahyang witir. Tapi kedua-duanya indah mencela satu sama lain. Sebabnya apa kata Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar ia takut indah terbangun waktu malam, sedangkan Abu Bakar ia yakin ia dapat bangun pada waktu malam. Apa kata Rasulullah? Rasulullah pun tahu perkara ini. Kata Rasulullah, sesungguhnya engkau wahai Abu Bakar seorang yang berhati-hati. Selepas itu Rasulullah berkata juga kepada Sayyidina Umar, adakah Rasulullah mengatakan engkau seorang indah berhati-hati? Indah. Kata Rasulullah, sungguhnya engkau wahai Sayyidina Umar seorang yang kuat. Dua-dua Rasulullah puji. Artinya dua-dua itu boleh dilakukan. Siapa yang rasanya boleh bangun waktu malam, rasanya kuat, selalu tersadar, boleh ya sembahyang akhir malam, dan itu adalah lebih baik. Para malaikat menyaksikan. Tapi sekiranya tidak mampu, selalunya terlimpas ataupun ujung-ujungan subuh, jadi ia sembahyang selepas sembahyang Isya, boleh, dua-duanya boleh. Tapi yang sebelum ini Tuan Haji Musa pernah bertanya, bolehkah sembahyang witir 2 kali? Rupa-rupanya yang indah boleh ini, rupa-rupanya
tidak boleh sembahyang witir 2 kali dalam satu malam. Kalau sudah dilakukan 1 rakaat ataupun 3 rakaat, selepas satu tidak boleh sembahyang witir, tidak boleh diulang. Tapi sembahyang sunat yang lain boleh dilakukan. Artinya witir ini bukan penutup sembahyang sunat, tapi lebih baik untuk ditutup dengan sembahyang witir. Tapi kalau sekiranya selepas sembahyang witir itu bangunnya malamkan tahajud atau buat sembahyang sunat mutlak, boleh, tidak ada halangan. Okey, sama ibunya ni bilangan rakaatnya adalah 1, 3, 5, 7, 9 ataupun 11. Paling banyak adalah 11. 11. Lepas itu yang paling baik caranya adalah dengan melakukan 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, yang last kalinya 1 rakaat saja. Macam mana halnya sekiranya ia sembahyang witir 5 rakaat? Boleh kenda dengan 1 salam, 1 tasyahud? Boleh juga. Boleh. Di dalam sini ada kena sebutkan contohnya di sini sebagai contoh sembahyang witir dengan 5 rakaat dikerjakan rakaat itu tanpa diputus-putus dengan salam. 5 rakaat itu straight saja sembahyang dan bertasyahud pada rakaat yang ke-5 serta memberi salam. Tasyahudnya sekali, tahiyat akhirat saja semasa rakaat yang ke-5, kemudian membagi salam. Atau bertasyahud pada rakaat yang ke-4 dan ke-5 serta terus memberi salam. Menurut Ar-Ruyani, dalam hal tasyahud ini yang afdal hanyalah dilakukan dengan 1 tasyahud saja di akhir rakaat, iaitu rakaat yang ke-5. Jika melebihi daripada 2 tasyahud menurut pendapat yang sahih. Kalau sekiranya lebih daripada contohnya dia membuat 5 rakaat sembahyang witir, rakaat kedua membuatnya tasyahud, rakaat keempat membuat tasyahud, rakaat ke-5 membuat tasyahud, tidak boleh hukum. Sama ada di hujung rakaat ke-5 ataupun rakaat yang ke-4. Jadi apa alasan yang sembahyang 2 rakaat bagi 1 salam lebih baik daripada sembahyang yang tanpa putus-putusan ini adalah banyak lagi pahala apabila memisahkan antara 2 rakaat, kerana akan bertambah lagi niat, membaca niat dan dua-dua. Ada yang membaca niat lagi sekali, yang melafazkan sudah mendapat pahala banyak, ada lagi tambahan ganjaran kalau yang membuat dipisahkannya. Jadi itulah sedikit ilmu berkaitan dengan sembahyang witir. InsyaAllah di lain kesempatan pun akan dikongsikan lagi lah yang berkaitan dengan sembahyang witir ini. Adakah ia boleh diqadha, bolehkah ia sembahyang berjemaah dan sebagainya. InsyaAllah itu saja. Semoga apa yang dikongsikan pada sebuah hari ini bermanfaat untuk kita ini semua. Boleh saja menjadi ilmu yang baru dan boleh saja menjadi ilmu pengulangan supaya semakin kukuh ilmu yang pernah kita ni pelajari. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.